Alhamdulillah, nahmadullah wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Amma ba'd. Yang dirahmati Allah, tuan-tuan imam, kursi dan jawatan kuasa surau, tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah di atas kurniaan limpah rahmat, taufik dan inayah. Diizinkan kita bertemu pada malam ini untuk usaha kita bagi memahami akidah. Pada pertemuan yang lepas kita dah bincang berkaitan dengan kepentingan akidah, dan bulan ini insya-Allah kita nak melihat sedikit sejarah perkembangan akidah supaya kita memahami kenapa berlaku. Kadang-kadang kita mengaji akidah tu, kita tak tahu apa punca dia, bagaimana boleh berlaku kumpulan-kumpulan yang banyak hari ini. Kadang-kadang kumpulan itu bertembung antara satu sama lain, pecahan-pecahan yang Nabi sebut sampai 74. Jadi kalau kita mengaji tanpa kita memahami sejarah, kadang-kadang kita pun jadi golongan yang ekstrim, tak ketahuan. Akhirnya kita tidak tahu di mana titik perpecahan, kita tak tahu di mana titik persamaan. Sedangkan Islam sangat menitik berat soal penyatuan. Kalau kita nak ngaji teks nanti, insya-Allah kita tengok akidah At-Tahawiyah yang disusun oleh Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi Al-Hanafi, dan terjemahannya daripada Ustaz Haji Muhammad Syahari Abdullah, Jabatan Kuasa Fatwa Negeri Selangor, dan ada prakatanya daripada Jabatan Mufti Negeri Selangor. Tapi tak apalah, bulan ni kita nak tengok dulu sejarah. Sebab dalam pecahan yang ramai itu disebut satu golongan yang disebut alaikum bisawadil a'zam, iaitu satu kumpulan yang banyak, yang ramai. Yang inilah yang akhirnya disimpulkan satu golongan yang selamat. Sebab la tajma'u ummati 'ala dhalalah. Umat Islam ni dia takkan berpakat pada benda sesat. Nabi bagi jaminan bila mana orang-orang Islam berpakat dengan suatu kesepakatan yang ramai, dia takkan sesat. Dan apatah lagi bila ulama. Maka salah satu daripada sumber hukum kita ialah ijma' ulama, iaitu kesepakatan para ulama. Maka telah sepakat bahawa golongan yang selamat yang disebut alaikum bisunnati dan sebagainya, golongan yang selamat daripada 74 golongan itu ialah mereka yang mengikut sunnah Nabi SAW, yang kita sebut sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah. Apa dia yang dimaksudkan dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah ini? Yang pertama, Ahlus Sunnah. Siapa yang dikatakan Ahlus Sunnah? Kena faham. Syekh Ahmad Amin berkata, wa Ahlus Sunnah min Asy'ariyah wa Maturidiyah yaquluna innahum lam ya'tu bi syai'in jadid wa innama taba'u fi madahibihim madhhab as-salaf, yakni madhhab as-sahabah wa tabi'in. Dia kata bahawa ulama Ahlus Sunnah dari madhab Asy'ariyah dan madhab Maturidiyah semuanya berkata bahawa mereka tidak membawa sebarang ajaran baru di dalam madhab mereka. Mereka hanyalah mengikut madhab salaf, yakni madhab para sahabat dan tabi'in. Jadi kita faham
yang kita maksudkan dan kita yakini sebagai golongan ahli sunnah wal jamaah dan diamalkan dalam negara kita sebagai satu pegangan dan i'tiqad, iaitulah bersandarkan mazhab akidah Asy'ariyah dan Maturidiyah. Itu dulu. Yang ni pegangan kita dalam negara Malaysia dan merupakan suatu perkumpulan yang luas. Kadang-kadang orang pun tak faham apa dia Asy'ariyah Maturidiyah. Dia pelik dengan sifat 20. Jadi balah pula pada benda-benda begini. Jadi bila kita faham siapa dia, bagaimana berkembangnya dia, kemunculan dia, pertemuan dengan beberapa kelompok yang lain, datangnya kumpulan-kumpulan yang menyanggah, maka kita faham di sana ada keadaan yang boleh disepakati dan ada keadaan yang tak boleh disepakati. Jadi kita nak tegaskan dulu pegangan awal kita ialah apa yang disebut dengan Asy'ariyah dan Maturidiyah. Iaitu kita pegang dan amalan kita daripada generasi sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Asy'ariyah Maturidiyah ini dia bukan mazhab baru. Dia adalah sandaran kepada generasi salaf, iaitu kalangan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa dia salaf? Salaf ni generasi Nabi dengan sahabat dia, tabi'in dan tabi'in, iaitu 3 kurun, maknanya dalam tempoh 300 tahun hijrah. Sahabat, tabi'in, tabi'in. Adapun selepas daripada itu dinamakan khalaf. Generasi 3 ini ataupun salaf ini disebut oleh Nabi khairul qurun qarni. Nabi dengan para sahabat, thumma alladhina yaluna, thumma alladhina yaluna. Nabi sebut 3 generasi. Para ulama melihat yang inilah generasi salaf, mereka yang menerima langsung daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mereka yang menerima daripada sahabat-sahabat Nabi dan tabi'in selepas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, mazhab salaf yakni para sahabat dan tabi'in yang dimaksudkan di sini adalah bidang akidah, bukan bidang fiqh. Mazhab yang kita maksud ni bukan mazhab fiqh. Fiqh yang tu yang kita bincang 4 antaranya, iaitu mazhab Syafi'i, Maliki, Hanbali, Hanafi. Yang tu mazhab fiqh. Malah para ulama menyebut ada 12 mazhab fiqh yang diterima dan diiktiraf. Cumanya yang tinggal masyhur dibukukan dan banyak pengikut hari ini tinggal 4. Adapun Abu Laith, Sufyan Ats-Tsauri dan seumpamanya, hatta Umar Ibn Aziz telah buyut. Sebab apa? Sebab tidak dibukukan, tidak dihimpun oleh pengikut-pengikutnya dan tidak berkembang. Jadi dalam pengkajian mazhab-mazhab fiqh ada disebut aliran-aliran fiqh tersebut. Tapi yang kita bincang ni ialah akidah. Mazhab akidah dan mazhab fiqh jauh berbeza. Malah keempat-empat imam yang kita sebut tadi, mereka adalah di kalangan mazhab akidah Asy'ariyah, yang kita kata Syafi'i, Hanbali, Maliki, Hanafi. Dan penulis kitab kita ini pun secara jelas Imam Abu Ja'far Tahawi Al-Hanafi. Maknanya di sudut fiqahnya dia sendiri berpegang dengan mazhab Hanafi. Tak ada beza, cuma fiqah je, tapi akidahnya tak beza. Jangan kita ingat beza belaka. Mazhab akidah lain, mazhab fiqh lain. Mazhab akidah berkaitan dengan usuluddin, tauhid yang kita sebut ni lah. Tasawuf lain pula. Yang tasawuf dia kena tariqah pula. Dia tariqah dia pula. Dia jalan dia. Tasawuf ini kaedah penyucian jiwa. Bagaimana nak mencapai apa yang disebut ikhlas atau disebut ihsan. Itu hal lain pula. Dia gunakan tariqat. Tariqat maknanya jalan. Jalan yang diajar oleh para sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in. Sebab kaedah penyucian jiwa berbeza-beza. Lain orang, lain kaedahnya. Sebab itu dia berdasarkan kepada pengalaman mereka beramal dengan apa yang diajar oleh Nabi SAW. Ada orang dia amal benda-benda begini, kaedah-kaedah begini, sangat sesuai dengan dia dan mampu membentuk jiwa dia. Boleh bercanggah ke Ustaz? Ya? Kalau boleh bercanggah ke tarikat ni?
Mesti ada yang Ya. ada fiqh. Dia bila sebut tariqat, dia akan lagi banyak cakap. Sebab apa? Sebab jalan. Sebahagian daripadanya guru-guru itu, sebahagian daripadanya murid-murid itu ngaji tak habis, dia bawa jalan sendiri, kan? Akhirnya dia bina jalan sendiri. Tariqat ni lagi banyak lah, tapi dia bukan menjadi satu topik yang besar, kerana dia ni terlampau banyak tariqat-tariqat jalan-jalan, kerana ramai di kalangan para sahabat sendiri ada kaedah yang tersendiri, tabi'in ikut dan sebagainya. Tetapi dia tidak banyak menyebabkan kesesatan, melainkan kesesatan itu disebabkan akidah itu. Di sudut tariqatnya dia tidak bawa kepada apa-apa kesesatan, sebab kesesatan di sudut tasawuf ini dia akan pergi balik kepada akidah. Sebab itu dia tidak menjadi topik perbincangan yang panjang. Yang menjadi tumpuan ialah akidah dan fiqh. Fiqh ni masalah banyak, pertemuan banyak dan pandangan pelbagai daripada para ulama, hatta di kalangan sahabat sendiri. Sebagai contoh paling ringan lah, kan, yang jarang kita sebut, kan, umpama contoh pandangan ada ke tak ada solat dalam Kaabah. Isu ni, solat dalam Kaabah ada tak ada? Di situ sahabat ada dua pandangan. Satu pandangan yang mengatakan ada pandangan yang mengatakan tak ada. Yang ada berpunca daripada dia kata dia nampak Nabi solat. Yang tak ada, dia kata dia tak nampak. Maka para ulama bincang pula, mana lebih kuat di antara nampak dan tak nampak. Yang tak nampak ada kemungkinan benda tu ada, tapi terhalang. Tak ada dia. Perpecahan yang asalnya daripada Sayyidina Aisyah dengan Sayyidina Ali, daripada Siti Aisyah dengan Sayyidina Ali, dua-dua tu sudah sehingga timbul peperangan. Adakah ada perlawanan? Yang tu cerita lain. Yang tu dia berkaitan, sebenarnya dia berpunca daripada ijtihad politik. Dia ada Aisyah dengan Ali dalam perang Jamal, Aisyah Ali dengan Muawiyah dalam perang Siffin. Ini semua kibar sahabat. Yang tu bab politik, tetapi dia menyebabkan akhirnya muncul isu-isu akidah. Nanti kita tengok secara sambil lalu begitulah. Tidak fokus sangat. Cuma nak sebutkan, bila kita belajar sejarah ni, kita nampak. Tapi kita kan nak ngaji sejarah, kita nak ngaji akidah. Cumanya saya nak ambil kesempatan sebelum kita masuk secara fokus, biar kita nampak tasawur, gambaran dia, bagaimana keadaan ini boleh berlaku sepintas lalu. Dia tidak mengaji secara tarikh. Macam syariat pun berkembang, dia ada tarikh tasyri', bagaimana berkembangnya hukum-hukum dan sebagainya. Baik, Syekh Abdullah Alwi Al-Haddad berkata, wa amara alaihi salatu wassalam 'inda al-ikhtilaf biluzum as-sawad al-a'zam wa huwa jumhurul wa aktharu minal muslimin wa lam yazal ahlu sunnah bihamdillahi ta'ala min az-zaman al-awwal ila al-yawm hum as-sawad al-a'zam wa sahha annahum humul firqatun najiyah an-nasaihud diniyah. Dan Rasulullah SAW memerintahkan manakala adanya perpecahan agar tetaplah kamu dengan sawadul azam, iaitu kehitam-hitaman yang besar. Sawadul azam iaitu satu kumpulan hitam yang besar. Maknanya bila ramai tu nampak hitam begitu, itu maknanya golongan yang ramai lah, iaitu jumhur dari kalangan terbanyak kaum muslimin. Dan Alhamdulillah bahawa Ahlus Sunnah sentiasa tidak berubah sejak awal hingga masa kini adalah golongan yang terbesar, dan sah bahawa mereka adalah sebagai kelompok yang selamat, iaitu Ahlus Sunnah wal Jamaah, yakni mengikut majoriti ataupun jumhur. Ruwiya Ibnu Majah bisanadihi an Anas bin Malik anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna ummati la tajmi'u 'ala ad-dalalah. Ini saya sebut tadi. Fa idza ra'aytum ikhtilafan fa 'alaikum bis-sawadil a'zam. Bahawa Ibnu Majah menceritakan hadis daripada Anas bin Malik, Nabi kata, umatku tidak berkumpul di atas perbuatan sesat. Apabila kalian melihat perpecahan, maka masuklah dalam golongan yang terbesar. Dan satu lagi daripada Syekh Hashim Asy'ari berkata, walamma indarasatil madahibul haqqah illa hadhihi al-arba'ah kana ittiba'uha ittiba'an lis-sawadil a'zam wal khuruju anha khurujan anis sawadil a'zam. Ihya Ahmad
Fudala. Dan oleh kerana 11 mazhab yang hak, yang telah musnah, yang telah hilanglah kerana tidak dibukukan dan tidak dilestarikan oleh murid mereka selain daripada mazhab yang 4, maka mengikuti salah satu daripada mazhab yang 4 itu berarti mengikuti mazhab terbesar, dan keluar dari mazhab-mazhab berarti keluar dari golongan yang terbesar. Yang ini dibahas pula Sawadul A'zam di sudut fiqh. Baik. Bila kita melihat perkembangan di zaman Nabi kita Muhammad SAW, tak jadi isu. Sebab bila mana bala, bila mana kita tak jelas, rujuk ke Nabi, selesai masalah. Nabi ada. Kalau Nabi tak jawab, turunnya ayat-ayat Al-Quran, wahyu daripada Allah yang akan menjawab. Sampai zaman Abu Bakar juga tidak ada masalah. Dan fokus para sahabat pada ketika itu ialah memerangi golongan riddah. Isu-isu berkaitan dengan perbezaan dalam menafsirkan akidah tak timbul. Terutamanya berkaitan dengan ayat mutasyabihat. Muncul di zaman Sayyidina Umar Al-Khattab. Umar memerintah lebih kurang 10 tahun lebih. Tempoh yang sangat panjang. Daerah ini sudah melangkaui satu tempoh daerah jajahan yang luas sampai ke Farsi, menyebabkan orang mula masuk Islam secara ramai-ramai. Tetapi Umar Al-Khattab seorang khalifah yang tegas. Dia tak benarkan orang bincang benda-benda yang syubhat, ayat-ayat mutasyabihat, malah benda-benda yang tidak disebutkan Quran. Umpamanya Quran menceritakan tentang nikmat syurga, wa jannatin alfafa, dan macam-macam ayat yang lain lah. Bila orang tanya kepada Sayyidina Umar, umpamanya diceritakan tentang rumput di syurga, Sayyidina Umar kata, yang ni tak disuruh pada kamu. Kamu sibuk buat apa? Nak tafsir rumput di syurga macam mana, nak tafsir burung hijau macam mana dalam syurga yang terbang bawa golongan syuhada. Tak perlu. Cukup apa yang Allah bagi tahu, selesai masalah. Jadi tak timbul isu perdebatan dan perbezaan pada ketika itu. Timbul yang sekarang ni sampai tak sudah ni, istiwa alal arash. Tu mula dah. Tu mula cari balah dah. Kan? Tak habis, takkan habis. Zaman kita ngaji sekolah dulu disebut dah golongan muda dan golongan tua. Tak habis juga. Sama ada isu fiqh atau isu akidah. Zaman Sayyidina Umar tak berlaku. Bila zaman Sayyidina Uthman memerintah dalam keadaan usianya sudah tua. Bila dah tua ni agak lemah sikit. Bukan lemah apa? Lemah di sudut kawalan. Maka dia banyak memperturunkan kuasa dia kepada pembantu-pembantu. Di antara yang dipercayai ialah Muawiyah bin Abi Sufyan. Muawiyah ni sepupu dia. Di antaranya juga Marwan Al-Hakam, juga sepupu dia, yang menjadi penulis kepada istana ataupun khalifah. Maka keluasan itu menyebabkan kerajaan agak susah untuk dikawal. Dalam keadaan dia yang agak lunak, Sayyidina Uthman seorang yang lembut, seorang yang hati yang sangat lunak, beza dengan Umar. Kan? Malah Nabi SAW sebut Sayyidina Uthman ni malaikat pun malu dengan dia. Pernah Nabi duduk, Bakar sembang, Umar sembang, habis bila masuk Sayyidina Uthman, Nabi membetulkan cara duduk dia, pakaian dia. Sahabat heran, pasal apa? Nabi kata, bagaimana aku tak malu dengan seseorang yang malaikat pun malu. Ini kelebihan Sayyidina Uthman. Tetapi dia tidak mempunyai ketegasan, apatah lagi dalam usia dia yang agak tua, menyebabkan suasana semakin luas. Islam semakin melebar, orang luar makin masuk dengan pelbagai fahaman kekeliruan yang memerlukan kepada penjelasan, dan suasana politik juga agak tersebar. Bila mana berlakunya pembunuhan Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, kita baca sejarah yang banyak kekeliruan. Pembunuhan Sayyidina Uthman disebutkan kerana Sayyidina Uthman sudah banyak memperturunkan kuasanya, dan kemuncaknya ialah penentangan daripada luar yang datang membantah Sayyidina Uthman. Tapi bila jumpa dengan Sayyidina Uthman, bincang elok-elok, selesai masalah. Mereka pun balik. Bila mereka balik, dalam perjalanan balik dikatakan kononnya salah seorang daripada mereka yang nak balik ke Mesir menemui surat yang Sayyidina Uthman bagi melalui Marwan Al-Hakam yang tulis
dengan cop khalifah untuk gubernur di Mesir membunuh mereka tadi, menyebabkan mereka datang balik untuk menyerang Sayyidina Uthman. Tetapi kalau kita baca dalam buku-buku tentang memperbahaskan balik, ulama-ulama banyak tulis tentang sejarah ni, lalu dia bersoal bagaimana mungkin yang mereka ni balik berkembang begitu, tiba-tiba datang serentak, melainkan memang sudah dirancang. Mereka memang nak buat, nak serang, nak bunuh Sayyidina Uthman. Dan Sayyidina Ali menghantar 2 orang anaknya, Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain, mempertahankan, menunjukkan bahawa Sayyidina Ali tidak terlibat dengan komplot itu. Akhirnya Sayyidina Uthman tidak membenarkan mereka mempertahankan itu. Dia kata, kalau nak bunuh, aku bunuhlah. Aku berpegang kepada apa yang Nabi SAW sebut, bahawa bila pertemuan ataupun peperangan sesama umat Islam, maka kamu sumbingkan pedang kamu, atau tetap dengan belakang pedang kamu. Maknanya jangan berbunuh sesama orang Islam. Maka Sayyidina Uthman berpegang pada keadaan itu. Lalu dia tak benarkan Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain serta beberapa pemuda yang nak mempertahankan dia. Dan sebelum itu pun dia sudah bermimpi bahawa dia akan berbuka puasa bersama Rasulullah SAW. Dia berkeyakinan, dia kata, aku akan memilih sebagaimana Habil memilih tindakan Qabil kepadanya. Apa tindakan Habil? Dia kata, bunuhlah kalau kamu nak bunuh. Aku tidak akan lawan kamu. Ini pegangan Sayyidina Uthman bin Affan, sahabat Nabi SAW. Bila dia mati dibunuh, maka Sayyidina Ali dilantik menjadi khalifah. Ketika Sayyidina Ali dilantik menjadi khalifah, waktu itu Muawiyah sedang menguasai Syam. Syam ini maknanya baratlah sebelum ini dikuasai oleh Rom. Syria, Palestin, wilayah-wilayah Syam yang ada pada ketika itu, bukan hanya Syria yang ada hari ini. Jadi Muawiyah menuntut supaya Sayyidina Ali mengambil tindakan kepada pembunuh Sayyidina Uthman. Sayyidina Ali mengambil pandangan bahawa kerajaan perlu distabilkan dulu sebelum daripada mengambil tindakan. Kedua-duanya adalah ijtihad. Dalam isu politik, ini ijtihad. Sayyidina Ali, politik dia stabilkan dulu kerajaan, baru boleh ambil tindakan. Kerana kalau kerajaan tak stabil, nak ambil tindakan macam mana? Keadaan goyang. Saya tak mau sebut tu. Kan? Jadi maknanya kena stabilkan dulu. Kalau kita tidak ada kekuatan, bila tidak ada kekuatan dalam politik, kita nak bertindak menyebabkan keadaan akan jadi kucak-kacir. Silap-silap kerajaan jatuh. Itu cerita ni. Ini politik Sayyidina Ali. Sayyidina Ali memilih stabilkan kerajaan. Kesalahan pembunuh-pembunuh tu bukan tak mau ambil tindakan. Waktu tu bunuh, belum ada rasuah, belum ada seleweng kuasa. Dah, waktu itu kesalahan yang ada ialah pembunuh-pembunuh yang sudah bersembunyi dalam kelompok Sayyidina Ali. Dia pun pandai. Dia sokong Sayyidina Ali siap-siap dah. Takut kena tindakan. Sayyidina Ali bukan tak mengambil tindakan, bukan kerana dia cenderung dengan melindungi kesalahan, tetapi dia memikirkan kalau ambil tindakan sekarang, keadaan goyah, kerajaan jatuh, lagi bahaya kepada negara berbanding dengan mengambil tindakan pada penyelayan tadi. Muawiyah pula, dia merasakan bahawa dia adalah orang yang bertanggungjawab kerana sepupu. Dia menuntut bela di atas kematian Sayyidina Uthman. Jadi berlakulah perpecahan. Begitu juga di sudut yang lain, Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Panjang pula kisah Sayyidatina Aisyah yang bersama dengan kibarus sahabah yang berada di Mekah dan Madinah. Jadi pertembungan di Mekah, pertembungan ini menyebabkan suasana politik Islam semakin goyah. Suasana politik Islam ini akhirnya memunculkan golongan seumpama Khawarij. Khawarij muncul di saat bila mana berlaku peperangan Siffin sampai kepada keadaan Sayyidina Ali hampir menang. Muawiyah bin Abi Sufyan dengan kelicikan politik dia. Nak ngaji politik dengan Muawiyah ni banyak. Muawiyah ni seorang ahli politik yang sangat hebat. Jadi kalau kita nak ngaji politik, boleh baca politik Muawiyah. Dia memang seorang ahli politik yang licik. Lalu mereka mengangkat pedang. Pedang yang disebutkan Mashaf Sayyidina Uthman, yang masih ada berlumuran darah.
Lalu mereka melaungkan la hukmu illa lillah, tidak ada hukum melainkan kembali kepada Quran. Lalu pertembungan ini menyebabkan puak Sayyidina Ali semua salah. Mereka mengajak kepada perdamaian. Dalam Islam, wa in yuridu ayyakh wa in janahu lis-salmi fajnah laha. Bila mereka cenderung pada perdamaian, kamu kena ambil kepada perdamaian. Sayyidina Ali faham benda tu, tapi Sayyidina Ali kata yang ni adalah politik. Dia kata betul, kembali kepada Islam itu kalimatul haq, kalimah yang benar. Uradu bihil batil, tetapi matlamat daripada kalimah itu batil. Kalimahnya betul, mengajak kepada perdamaian Islam, mengajak pada penyatuan Islam, betul, tetapi dia mengambil kesempatan di atas kalimah itu. Tujuannya tujuan batil. Tujuannya nak memperkukuhkan kembali kedudukan. Bukan dia nak kepada penyatuan Islam sangat, tetapi dia nak memperkukuhkan kedudukannya. Maka Sayyidina Ali menentang. Walau bagaimanapun, dalam kelompok Sayyidina Ali sudah muncul perbezaan pandangan. Di antaranya golongan yang kita sebut golongan Khawarij ini, dia kata tak boleh orang mengajak kepada perdamaian, mesti berdamai. Lalu mereka pun mendesak Sayyidina Ali. Oleh kerana keadaan yang tidak menentu, Sayyidina Ali itu setuju. Sayyidina Ali nak hantar Abbas ke Abdullah bin Abbas ke, keluarga dia lah, untuk menjadi jururunding. Puak Muawiyah menghantar Amr bin As. Akhirnya dia pendesak puak Khawarij tadi, dia kata tak bolehlah kamu nak hantar adik keluarga kamu. Kata istilah kita sekarang kroni ya. Mana boleh hantar kroni? Sedangkan mereka itu ahli Islam. Dia bukan kerana kroni, tapi kerana keahlian. Lalu Sayyidina Ali pun akhirnya akur. Lalu mereka hantar bagi pihak Ali, kalau tak silap saya, Abu Musa Ash'ari, seorang yang sangat baik, seorang habib, seorang yang alim, tetapi berbanding dengan Muawiyah dihantar Amr al-As, seorang diplomatik, ahli politik. Amr al-As ini daripada jahiliyah dulu memang ahli politik. Sebab itu dia adalah orang yang dihantar oleh golongan musyrikin Mekah ke Habasyah bertemu dengan Raja Najasyi sewaktu mereka nak memujuk Najasyi memulangkan rombongan Islam yang dipimpin oleh Ja'far bin Abi Talib. Inilah Amr al-As ni. Dia memang seorang diplomatik, seorang yang pakar jururunding, pakar politik. Akhirnya berlakulah apa yang berlaku. Saya tak mau panjangkan kisah itu. Akhirnya berlakulah sehingga dilihat Sayyidina Ali berada dalam keadaan kalah, menyebabkan golongan yang mendesak tadi sudah marah pula. Dia pula tak setuju. Akhirnya dia pun lompat. Bukan lompat mati, lompat geng. Ya, dia lompat geng. Dia lompat geng. Akhirnya mereka memisahkan diri daripada kelompok Ali. Dia juga memisahkan diri daripada kelompok Muawiyah. Lalu mereka menjadi golongan pendesak. Mereka ni, kalau disebut dalam hadis yang lain, golongan yang hebat ibadatnya tapi jahil, semangat yang tinggi dan mengambil tindakan secara keras. Mereka lah yang akhirnya membuat keputusan untuk membunuh Sayyidina Ali, juga membunuh Sayyidina Muawiyah. Cuma jangan tanya saya siapa betul antara Ali dan Muawiyah. Mereka adalah kibarus sahabat. Walaupun sebahagian besar ulama menyatakan Sayyidina Ali adalah lebih tepat kerana posisi dia sebagai khalifah. Maka ijtihad khalifah mestilah diterima. Sebab itu ketika Sayyidina Ali menentang golongan Muawiyah di peringkat awal, Sayyidina Ali menang, dan bila mana mereka berpaling lari, Sayyidina Ali tak bagi kejar. Orang tanya Sayyidina Ali, siapakah mereka? Adakah mereka ini golongan murtad kerana memerangi kita? Sayyidina Ali tidak. Sayyidina Ali kata itu adalah saudara kita, barauna, mereka yang burah kepada kita. Burah ni maknanya derhaka. Sebab itu kaedahnya perangi mereka bila mereka berdepan dengan kita, tinggalkan mereka bila mana mereka berpaling daripada kita. Maknanya kalau dia patah balik, bermakna dia tidak mengambil peperangan lagi. Jadi tak boleh serang dah. Itu tindakan kepada orang-orang yang burah. Burah ni maknanya derhaka. Kalau konteksnya macam cerita Ma'unah tu, dia istilahnya burah lah. Burah derhaka kepada agung. Itu istilah yang digunakan kan kepada golongan yang menentang
kerajaan Sayyidina Ali burah. Burah ni maknanya mereka menentang kerajaan yang sah di sudut Islam, lalu mereka memeranginya. Jadi cara Sayyidina Ali, mereka perangi, tapi bila dia berundur, dia tak kejar. Berbeza dengan golongan Riddah, dia berundur pun kejar sampai sudah. Nah, itu beza di antara golongan burah dan golongan Riddah. Cerita ni kalau buka dalam surah Al-Hujurat, dia ada ayat berkaitan dengan persaudaraan orang Islam. Di situ ada kisah, banyak tafsir menceritakan tentang peperangan Siffin, peperangan Jamal ini. Ada kisahnya di situ. Baik. Jadi perkembangan itu menyebabkan lahirnya golongan Khawarij. Kemudian muncul pula kemudiannya di zaman Muawiyah itu berkembang. Selepas Sayyidina Ali, maka zaman Muawiyah lagi berkembanglah. Orang ramai lagi masuk Islam. Yang masuk itu dengan falsafah masing-masing, yang masuk itu dengan kefahaman masing-masing. Lagi keliru, menyebabkan keadaan makin bertambah. Munculnya golongan Qadariyah, munculnya golongan Jabariyah, muncul juga golongan Mu'tazilah. Ini kerana mereka mula membahaskan perkara yang di zaman Khulafaur Rasyidin melarang mereka membahaskan. Zaman tu para sahabat tak izinkan. Bab Qadariyah, Jabariyah, bab Qudrat, Iradah, bab Allah Ta'ala ni, terutamanya dalam bab Qadha dan Qadar. Bab Qadha dan Qadar ini keadaan ataupun pembahasan yang kalau tidak teliti dan terlalu jauh daripada asas, dia akan menyebabkan tergelincir. Maka lahirlah golongan Qadariyah, lahirlah golongan Jabariyah. Yang tu kita tengok nanti lah. Lahir golongan-golongan itu juga membincangkan tentang keadaan dosa besar. Lahirlah golongan Mu'tazilah. Ada sampai sekarang ada. Pemikirannya ada. Jadi kemunculan golongan ini dia sampai kepada satu tahap yang makin besar. Golongan yang cenderung kepada Sayyidina Ali. Lahirnya golongan Alawiyin. Yang akhirnya golongan Alawiyin ini makin hebat. Akhirnya dimasuki oleh unsur-unsur Sabaiyah. Abdullah bin Sabah. Golongan Sabaiyah ni, Abdullah bin Sabah ni sudah muncul zaman Sayyidina Ali. Akhirnya mereka yang bukan hanya cenderung dan simpati kepada Sayyidina Ali, akhirnya muncul golongan sesat yang mendewakan Sayyidina Ali. Daripada golongan Alawiyin, maka muncul golongan Syiah. Asalnya Alawiyin, mereka yang cenderung pada Sayyidina Ali. Sebab itu Al-Imam Syafi'i rahimahullah, dia ditangkap atas tuduhan menjadi golongan Alawiyin di zaman Muawiyah. Zaman Muawiyah waktu itu mereka menekan golongan Alawiyin, yakni keluarga Rasul. Sayyidina Ali dan keturunan dia ditekan oleh golongan Muawiyah kerana bimbang kepada kuasa politik. Walaupun sebahagian daripada khalifah mereka adalah orang-orang yang kuat berpegang dengan akidah. Sehingga kita tengok di antara yang membetulkan balik ialah Umar bin Aziz. Saya sebut dah itu kan. Lepas Muawiyah naik Yazid, lepas Yazid dapat Muawiyah yang kedua, sekejap aja diserah pada umat Islam. Akhirnya naik pula Marwan Al-Hakam. Daripada Marwan diserahkan pula kepada anak dia Abdul Malik bin Marwan. Abdul Malik bin Marwan inilah turun dan dalam keadaan itu berkembangnya akidah-akidah yang pelbagai. Syiahnya berkembang, Khawarijnya berkembang, Qadariyahnya berkembang, Jabariyahnya berkembang, daripada unsur-unsur Mu'tazilahnya berkembang. Hak ni bukan sakat satu, dia pecah pula dalam. Syiah sendiri jadi 12. Ada yang sampai ke tahap Ghulat. Ghulat ni bukan menulat. Ghulat ni maknanya melampau, sehingga meletakkan Ali sebagai Tuhan. Kurang sikit ekstrim, Ali adalah Rasul, malaikat Jibril tersilap alamat. Itu ekstrim juga. Tapi sikit kurang, lagi ekstrim, Ali adalah Tuhan, berdasarkan kepada apa yang disebut oleh Abdullah bin Sabah. Dia kata, kamu kamu Ali. Jadi orang apa benda ni, maksud dia nak menyesatkan, dia kata kamu ni Tuhan. Yang kurang sikit, dia kata Ali malaikat silap, Ali Rasul. Sikit lagi silap, kurang lagi, dia kata sepatutnya Ali yang jadi khalifah. Yang lain-lain sahabat ni merampas jawatan khalifah, mereka wajib dibunuh. Sikit lagi kurang, dia kata Ali yang selayaknya jadi khalifah.
tapi tak apalah, hak lain tu dah lepas, tak apalah, jadi kurang gitu. Tapi bukan semakin kurang. Sepatutnya daripada itulah, daripada kurang dia makin ekstrim sampai kepada kemuncak ekstrim mereka. Sehingga kan golongan Syiah ini, Syiah ataupun Khawarij, dia muncul satu golongan yang disebut dengan Qaramithah. Hamdan bin Qirmid sekitar tahun 309 Hijrah begitulah. Hamdan bin Qirmid atau disebut dengan golongan Qaramithah, Syiah Qaramithah. Di mana golongan ini yang saya pernah sebut sampai ke tahap mereka menyerang Kaabah. Mereka menyerang Kaabah dan berjaya menguasai Kaabah, mencuri Hajar Aswad. Sehingga lebih kurang 30 tahun Hajar Aswad hilang. Orang pergi haji tak ada Hajar Aswad. Waktu orang keluar menunaikan Arafah dan sebagainya, keluar daripada Mekah lah, ada sebahagian je mereka ni masuk menyerang, membunuh. Mereka campak mayat-mayat di atas Kaabah sehingga pancur emas itu mengalir darah-darah syuhada para hujjaj yang dibunuh oleh Hamdan Qirmid. Sehingga dia kata, wahai Tuhan yang punya ni, kalau ada kamu lawan sekarang. Ni golongan Qaramithah. Malah setengah ada riwayat mengatakan selepas dia dikalahkan oleh zaman Rasulullah Khalifah tu, golongan ini dihalau. Mereka ni dihalau, lalu mereka lari, dan daripada keturunan itulah dikatakan, wallahu alam, dikatakan lahirnya keluarga pemerintah Syria Hafiz Asad yang menganut faham sesat sekarang ni. Itu jajaran dia lah daripada Hamdan Qaramithah. Tak apalah. Jadi nak sebutkan zaman Muawiyah tu begitu. Sampai kepada zaman Abbasiyah dapat pula. Zaman Abbasiyah bila jatuh Muawiyah, golongan Alawiyin pula naik, Abbas Abu Sufah ini menguasai, maka muncul kerajaan Abbasiyah. Abbasiyah ini dia berkembang lagi hebat, dan di zaman kemuncak Abbasiyah maka muncul pula bertapak dalam kerajaan faham Mu'tazilah. Faham Mu'tazilah menjadi pemerintah, sehingga disebutkan khalifah yang keberapa tak? Di zaman Harun al-Rashid, zaman itu kegemilangan. Tapi bila sampai kepada khalifah Islam yang berikutnya, anak kepada Harun al-Rashid sendiri, maka mereka mula berfaham Mu'tazilah. Khalifah yang ketujuh, Khalifah Al-Ma'mun. Al-Ma'mun dia mula pegang Mu'tazilah. Kemudian diikuti oleh Mu'tasim. Kemudian diikuti oleh lepas Mu'tasim menjadi khalifah, kemudian anak kepada Mu'tasim, yang juga menjadi khalifah, Al-Wathiq bin Mu'tasim. Kemudian sampai ke zaman Al-Mutawakkil bin Mu'tasim, barulah reda faham Mu'tazilah. Di zaman Mu'tasim, Ma'mun, Mu'tasim, Al-Wathiq inilah terjadinya pembunuhan ataupun penyiksaan kepada ulama-ulama. Ini berakidah ni, golongan Mu'tazilah. Sehingga dibunuh ulama-ulama. Dibuat satu ujian, dipanggil ulama-ulama ini. Di antara faham Mu'tazilah yang terkenal ialah dia menyatakan bahawa Quran itu baru. Quran itu bukan dia bukan qadim. Dia kata Quran ni baru. Panjang perbahasan itu. Lalu dibawa ulama-ulama ni bahas. Mana-mana ulama yang masih mengatakan bahawa Quran ini bukan makhluk, maka ditangkap, dipenjara. Termasuk antaranya Imam Ahmad bin Hanbal. Dan Syekh Muhammad bin Nuh. Muhammad bin Nuh ni dibunuh. Di antara orang yang bertegas Muhammad bin Nuh dan juga Imam Ahmad bin Hanbal. Sebahagian yang lain bertaqiyah. Taqiyah ni pura-pura. Pura-pura dia kata tak apalah untuk menyelamatkan. Memang Islam benarkan taqiyah ini dalam bab darurat. Dia ada rukhsah, ada azimah. Taqiyah ini adalah rukhsah. Sebagaimana kisah Ammar bin Yasir kan. Bila mana dia mengaku dia kafir, lalu dibebaskan setelah ayah dia dibunuh, ibu dia dibunuh, dia datang jumpa Nabi. Nabi tanya bagaimana hati kamu? Dia kata hati aku
tetap dengan iman. Allah Ta'ala turun illa man Tuhan turunkan ayat illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman, melainkan mereka yang dipaksa sedangkan hati mereka teguh dengan iman. Jadi Imam Ahmad bin Hanbal pun dipaksa juga. Syekh Muhammad bin Nuh tahan, tak mau, akhirnya dibunuh. Imam Ahmad bin Hanbal pun hampir dibunuh. Dia disebat sampai putus tali seluar dia. Dia berdoa pada Allah, ya Allah, aku rela sebat, tapi jangan jatuhkan maruah. Tali itu dah putus, seluar tak longgar. Ini karamah yang Allah bagi. Imam Ahmad bin Hanbal didatangi oleh pengikut dia. Jumpa Imam Ahmad, Imam bertaqiyahlah. Kata Imam Ahmad bin Hanbal, "Lau sakatal 'alima taqiyatan." Kalau orang alim memilih untuk bertaqiyah, mendiamkan diri untuk bertaqiyah, wal jahilu yajhalu, orang jahil terus jahil. Mata yatabayyana al-haq, bila kebenaran akan tersemak. Kita tak tahu yang dia tu taqiyah. Kita ingat betul lah dia cakap, kita pun ikut. Padahal dia nak selamat diri dia lepas, tapi orang akan sesat. Imam Ahmad bin Hanbal bertegas, akhirnya dia tidak dilepaskan, diseksa dalam penjara. Sehinggalah bila mana Al-Mutawakkil bin Mu'tasim naik, dia nampak terjadi dah. Pengikut-pengikut ulama-ulama ini makin ramai, akhirnya dia memilih untuk membatalkan faham Mu'tazilah. Jadi golongan Abbasiyah selamat balik. Sehinggalah kemudiannya makin jauh khalifah-khalifah daripada Islam, kemudian naiknya itu yang saya sebutkan dulu, golongan minggu bulan lepas berkaitan dengan kebangkitan golongan Turki. Tuan yang dirahmati Allah sekalian. Jadi begitulah berkembangnya faham-faham ataupun keadaan akidah umat Islam ini. Dia berpunca daripada perkara-perkara berkaitan dengan ayat mutasyabihat, perkara-perkara yang tidak jelas. Benda-benda begini berkembang. Akhirnya datang pula orang-orang yang tak faham, kan? Maka muncullah pertembungan dalam memahami. Maka ada golongan yang mentakwilkan, ada golongan yang tidak mentakwilkan. Jadi kenapa golongan salaf tidak takwil, golongan khalaf kena takwil? Kita kena faham juga. Kerana bila berkembang ni Islam, mudah orang-orang tak faham. Jadi nak faham macam mana? Umpama contoh yadullah, tangan Allah. Nak faham tangan Allah macam mana? Golongan salaf senang, tangan Allah, ikut Allah lah. Yang disebut apa benda jangan tanya lah, kan? Kursi, wasi'a kursi usab, luas kursi. Al-kursi maklum, sebut kursi semua orang tahu. Tapi tak boleh kita meletakkan kursi itu tempat duduk. Bila kita sebutkan kursi itu maknanya tempat duduk Allah, bermakna kita sudah meletakkan Allah itu berjisim, memerlukan tempat untuk duduk. Ni jadi perbahasan panjang. Sedangkan golongan salaf dia kata kursi, al-kursi maklum, wa kaifa majhul, macam mana tak tahu. Was'alu anhu bid'ah, tanya tentang dia bid'ah. Itu betul bid'ah. Tanya tentang kursi Allah itu bid'ah, tak perlu tanya. Sebab apa? Bila tanya kursi, kalau kita katakan kursi itu macam kursi saya, kursi tempat dia apa? Duduk, siap. Sama dengan manusia. Ya, yang inilah golongan mujassimah, mentajsimkan Allah Subhanahu wa taala, yang ditolak oleh Asy'ariyah Maturidiyah. Bahaslah, kan? Jadi tuan-tuan nak bahas tak setuju pun, memang ada golongan yang tak setuju. Tapi kita nak pegang kepada pandangan yang tepat. Ini ulasan-ulasan kita bahawa hidup tadi macam aras tu, Allah Taala bersemayam di aras duduk. Dia kalau golongan salaf, dia sebut bersemayam di arasy itu apa yang Allah sebut. Jangan tanya dah. Kan? Apa yang Allah sebut? Kan Sayyidina Umar tak benar katanya banyak. Sebab benda itu tak jelas. Memanglah kita boleh kata Nabi Muhammad Mi'raj, naik ke langit dan sebagainya, tapi itu bukan perbincangan dia. Maka untuk menjelaskan keadaan itu, golongan khalaf menyatakan arasy ini adalah kekuasaan Allah yang maha hebat. Nampaknya tinggi, kan? Nampaknya tunjuk atas, tetapi tidak bertempat. Bila kita mengaji balik, wujuduhu, kan? Allah wujud. Wujudnya apa? Wujudnya ialah kal adam, macam tak ada macam tak ada. Itu jadi pening balik tu. Ada pada sifat. Ya, dia wujudnya zat. Wujudnya zat. Wujud Allah tidak bertempat. Wujud Allah tidak menempati ruang, tidak memerlukan masa, tidak memerlukan benda-benda gitu. Wujud, dia wujud. Wujud Allah tidak ada mula. Sebab bila kata Allah duduk di atas kursi, kursi Allah tu makhluk ke Allah? Makhluk.
Makhluk ke khadir? Kan? Jadi kalau makhluk, dia baru. Jadi sebelum ada kursi Allah, di mana Allah duduk? Dah jadi faham, dia jadi kolam. Sebab itu, dia takkan habis. Sebab itu, tafakkaru fi khalqillah wala tatafakkaru fi dhatillah. Fikirkan tentang apa yang Allah cipta untuk tambah iman kita. Jangan fikir tentang Allah. Maka ulama salaf, dia tak ada masalah. Dia kata kursi Allah. Dia apa benda? Kursi Allah. Dia tak berharap hak kita hari ini kursi Allah, kursilah. Kursi. Itu yang jadi masalah. Walaupun dia mendakwa dia salaf, tapi bukan salaf tu salah. Salaf tidak mengatakan kursi Allah tempat duduk. Itu bukan salaf. Salaf kursi. Ya Allah, tangan Allah. Dia tidak menafsirkan dengan kuasa, tetapi dia menyerahkan balik kepada Allah. Kenapa golongan khalaf perlu kepada takwilan? Kerana suasana yang berbeza memerlukan kefahaman. Macam kita ngajar budak, kan? Dia sebut hari itu. Macam kita ngajar budak, tanya budak, Tuhan itu maha kuasa, maha hebat, kan? Dia boleh mengatasi dan mengalahkan semua. Macam Ultraman ke? Sudah. Dia hendak apa pun dia boleh bagi. Macam Doraemon ke? Dia mari. Sebab budak tu nak faham payah. Jadi dia kena cari satu metodologi, suatu keadaan yang membolehkan dia faham, yang mendekatkan. Bila golongan ini yang difahamkan begitu masuk Islam, Tuhan maha melihat. Dia duduk nampak macam muka tu juga. Wajah Allah, ada wajah Allah. Wajah Allah, dia boleh bayang. Di sinilah memerlukan golongan khalaf mentakwilkan, bagi faham dan mengelakkan. Dan kalau kita baca karangan Al-Banna, dia kata sebenarnya golongan salaf dan golongan khalaf tidak berbeza pada mentakdiskan Allah. Cuma kaedah mentakdis yang berbeza. Sedangkan matlamatnya mentakdiskan Allah. Di situ yang saya katakan kesepakatan tadi. Perbezaan metodologi. Matlamatnya mentakdiskan Allah. Jadi metodologi ini tidak menyebabkan kepada kekufuran. Tapi kalau metod itu menyebabkan kufur, tertolak. Itulah benda dia. Wallahu a'lam. Dia waktu isyak masuk kena berhenti. Itu peraturan dia. Tuan, sekarang itulah lebih kurang. InsyaAllah kita akan tengok nanti. Kita akan bacalah buku secara lebih dekat, sekadar yang termampu dan sekadar yang boleh kita kongsi bersama berkaitan dengan akidah, dengan tujuan untuk memperkemaskan balik, menjelaskan balik. Jadi siapa yang tak setuju, dia pegang dengan faham yang ada sekarang. Saya tak mahu label lah apa benda, kan? Terpulang lah. Tapi kita berpegang dengan faham Asy'ariyah Maturidiyah. Yang itulah pegangan. Kalau nak rak benda ni, rak lah. Nak lawan, mana lawan lah. Ya, lawan yang tidak ada kesudahan. Ya, kerana masing-masing ada pegangan. Cumanya kalau kita tengok betul-betul, asalnya dia tidak berbeza. Cuma hak mari bawah ni dia kena tepuk tinggi. Dia mari tepuk tinggi. Ya, tuan-tuan, teras kita elakkan perbalahan, elakkan perpecahan pada perkara-perkara yang tak perlunya kita berpecah. Oleh sebab itu ada hadis yang kadang-kadang hadis itu bercanggah. Apa kaedahnya? Kaedahnya pertama ialah menyatukan hadis tadi. Kalau dah dua hadis sahih apa semua, kaedah pertama ialah menyatukan. Itu mula-mula. Contoh, cerita Nabi minum. Ada hadis minum diri, ada minum duduk. Jadi macam mana? Satukan dulu. Tengok, yang berdiri itu dalam kes begini, boleh. Yang duduk tu dalam kes biasa, boleh. Jadi canggah ke? Dia tak canggah. Bercanggahnya hanya suasana. Itulah keadaan para ulama menyusun di sana, mengajar kita adab dan berbeza dan sebagainya. Wallahu ta'ala. Bismillah.